亲爱的姐妹们平安，我们又在网上再一次见面，让我们用诗歌来开始我们的聚会。我们来唱这个第3季的诗歌本第96首，主我愿亲近你。Selamat sore ibu-ibu, kita berjumpa lagi di online ini. Mari kita mulai persekutuan kita dengan satu puji-pujian, buku edisi yang ketiga nomor 96. Terus berjalan serta Tuhan. Di dalam dunia ini ada banyak jeratan-jeratan, jebakan-jebakan iblis yang mau menjatuhkan kita. Dan walaupun kita penuh dengan kelemahan, tapi kita punya Tuhan yang kuat. Oleh sebab itu, mari kita datang kepada Tuhan. Kita senantiasa mendekatkan diri dengan Tuhan, sehingga kita bisa terpelihara di dalam Tuhan. Puji-pujian terus berjalan sertamu. 主，我愿亲近你。我们来读一段的经文，马可福音第2章18节到28节。Kita baca firman Tuhan, Injil Markus pasal yang kedua, ayat 18 sampai 28. Saya baca di dalam bahasa Mandarin terlebih dahulu. 当下，约翰的门徒和法利赛人进士。他们来问耶稣说：“约翰的门徒和法利赛人的门徒进士，你的门徒倒不进士，这是为什么呢？”耶稣对他们说：“新郎和陪伴之人同在的时候，陪伴之人岂能进士呢？新郎还同在，他们不能进士。但日子将到，新郎要离开他们。”那日他们就要进士。
没有人把新布缝在旧衣服上，恐怕所补上的新布带坏了旧衣服，破的就更大了。也没有人把新酒装在旧皮袋里，恐怕酒把皮袋裂开，酒和皮袋都坏了。唯把新酒装在新皮袋里。耶稣当安息日从麦地经过，他的门徒行路的时候掐了麦穗。法利赛人对耶稣说：“看哪，他们在安息日为什么做不可做的事呢？”耶稣对他们说：“经上记着，大卫和跟从他的人缺乏饥饿之时所做的事，你们没有念过吗？他当亚比亚他做大祭司的时候，怎么样进了上帝的殿，撤了陈设饼，又给跟从他的人吃。这饼除了祭司以外，人都不可吃。又对他们说，安息日是为人设立的，人不是为安息日设立的，所以人子也是安息日的主。” Markus pasal 2 ayat 18. Pada suatu kali ketika murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa, datanglah orang-orang dan mengatakan kepada Yesus, "Mengapa murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa, sedang mempelai itu bersama mereka? Selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabiknya, yang baru mencabik yang tua, lalu makin besarlah koyaknya. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur itu akan mengkoyakkan kantong itu, sehingga anggur itu dan kantongnya dua-duanya terbuang. Tetapi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula. Pada suatu kali, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Dan sementara berjalan, murid-muridnya memetik bulir gandum. Maka kata orang-orang Farisi kepadanya, "Lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Jawab Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutnya kekurangan dan kelaparan? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abiatar menjadi imam besar, lalu makan roti sajian itu yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam, dan memberinya juga kepada pengikut-pengikutnya." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Hari Sabat diadakan untuk manusia, dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi, Anak Manusia adalah juga Tuhan atas Sabat." Mari kita berdoa. 天父上帝，我们谢谢你把你的话语赐给我们，求你帮助我们，使我们能够明白今天所讲解的圣经。Terima kasih Bapa kami di dalam surga, Engkau sudah memberikan firman-Mu kepada kami. Kami berdoa supaya Roh Kudus menolong kami untuk mengerti arti makna dari Alkitab yang kami baca hari ini. Kami berdoa memohon di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. 今天呢，这一段圣经里面给我们看见耶稣基督有2次被人刁难，
他们想逼他到墙角，给他难看. Nats yang kita baca hari ini, kita melihat bahwa Yesus ada 2 kali dipertanyakan, dipersulit, ya, dipepetin supaya dia merasa kesulitan. Itu maksud orang yang mau mencobai Yesus. Maka 福音第2章18节到第22节，我们看见第一个问题，施洗约翰的门徒和法利赛人问耶稣，他们说我们常常禁食，但是你的门徒为什么不禁食呢？施洗约翰是耶稣基督的开路先锋，那么他的门徒为什么和当时常常跟耶稣作对的法利赛人在一起呢？我们不知道。也许施洗约翰的门徒真的不明白律法的精义，或者也许他们并不像他们的老师那样尊敬耶稣基督，反而和法利赛人连接在一起。Pasal 2 ayat 18-22 kita melihat pertanyaan yang pertama yang diajukan oleh murid Yohanes, yaitu Yohanes Pembaptis dan orang-orang Farisi. Nah, mereka bertanya kepada Tuhan Yesus. Mereka berkata, kami sering melakukan doa puasa, tetapi kenapa murid kamu tidak berpuasa? Nah, saudara sekalian, Yohanes Pembaptis adalah perintis orang yang membuka jalan untuk Yesus, yang sangat hormat kepada Tuhan Yesus. Nah, kenapa murid Yohanes Pembaptis bisa bersama-sama dengan orang Farisi? Kita tidak tahu. Mungkin murid-murid Yohanes Pembaptis benar tidak mengerti makna inti daripada hukum Taurat. Atau mungkin juga mereka tidak seperti guru mereka Yohanes Pembaptis begitu menghormati Tuhan Yesus. Malah sebagian murid Yohanes malah bergandengan tangan bergabung dengan orang-orang Farisi mempertanyakan Tuhan Yesus. 在耶稣时代，犹太人只有一个规定性的禁事，那就是1年1次的赎罪日。那一天呢，他们从早到晚，所有的人都必须刻苦己心，这是在利未记所记载的。那么，即使小孩、儿童也在那一天接受禁食祷告的训练，直到他们以后长大了，就习惯参加全国性的每1年1次的禁食。这个禁食，这个赎罪日是禁食的一个日子，是全国性的禁食，忏悔，为着他们干犯神的律法，为着他们所犯的罪，忏悔在神的面前。那么耶稣基督受洗以后呢，我们也看见他也不是到旷野里面去禁食祷告吗？当然，耶稣基督的禁食祷告不是因为他违反律法，因为耶稣没有罪。耶稣基督禁食祷告是预备心，从今往后他就要传扬天国的福音，所以这是很健全的一个原则。禁食祷告，在这个身体最受到约束的时候，人的心思意念，人的精神的功能就很敏锐，这是心灵的力量的源头之一。Waktu zaman Tuhan Yesus, orang Yahudi cuma ada 1 hari puasa yang sudah memang ditentukan, yaitu hari penebus dosa. Nah, pada hari itu dari pagi orang Yahudi dari pagi sampai petang, sampai malam sore, semua orang harus merendahkan hati di hadapan Tuhan. Bahkan anak kecil pun pada hari itu juga dilatih, dibina
ya untuk ikut berdoa berpuasa supaya nanti satu hari mereka sudah dewasa, jadi mereka bisa ikut dengan seperti rakyat orang Yahudi yang lainnya, ya, ikut di dalam mengambil bagian di dalam hari puasa, yaitu hari penebusan dosa. Nah, ini diadakan di seluruh negara mereka, ya, setiap bagian negara mereka. Mereka pada hari itu, hari penebusan dosa, mereka merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa-dosa, sudah melanggar hukum Taurat Tuhan, ya, sudah berbuat dosa, menyatakan penyesalan di hadapan Tuhan. Nah, kita sudah melihat di dalam Injil Markus pasal 1, setelah Yesus dibaptis, dia juga berdoa, berpuasa, bahkan sampai 40 hari di padang gurun, ya kan? Nah, Yesus berdoa berpuasa bukan seperti orang Yahudi, bukan seperti manusia berdoa berpuasa karena ada dosa, melanggar hukum Taurat Allah. Yesus tidak pernah melanggar hukum Taurat Allah. Yesus tidak pernah berdosa. Tetapi dia berdoa berpuasa untuk mempersiapkan diri, karena setelah itu dia akan mulai mengabarkan Injil Kerajaan Sorga. Kita masih ingat kan hal itu? Nah, jadi ini adalah satu prinsip yang sangat-sangat sehat sekali, ya. Apabila seseorang secara tubuh secara tubuh diikat, ya, diikat, dikuasai, ya, tidak makan, berarti hati dan pikiran pasti akan menjadi terang, menjadi peka dan sensitif. Nah, ini adalah sumber kekuatan daripada orang yang berdoa dan berpuasa. 可是呢，人的心是有罪性的，有的时候呢，人会利用属灵的事来故意表现自己是多么的虔诚，那么这样的精神呢，就失去了它的意义了。虽然神的定规禁食是1年1次，就是在赎罪日，而且是全国性的，但是犹太人呢，在犹太人的社会里面呢，很流行这个个人的世人的禁食，除了上帝所定规全国性的，他们也很流行这个实行个人的禁食祷告。那么为什么而禁食呢？就是在伤痛当中，在死亡啦，在埋葬的期间那一段时间是禁食这个内心里面的忧伤内心里面的忧伤。那么你记得吗？在以斯帖的时代是吗？那么以斯帖这个面临这个全族要被消灭，所以他就要求末底改在这个书珊城所有的犹太人当中公布要跟以斯帖同心禁食祷告，这个是国难这是国难。Nah, manusia, di dalam hati manusia tuh ada apa ya? Ada sifat-sifat dosa, saudara. Dan manusia tidak jarang memakai perkara-perkara rohani untuk sengaja, ya, menunjukkan kesolehannya. Oh, saya ini orang yang soleh, ya. Nah, jadi mereka bisa pakai seperti apa? Doa, puasa. Ini kan perkara rohani, ya. Tapi manusia yang berdosa ini bisa menunjukkan, memampangkan, ya, memamerkan kesolehannya. Tuh, lihat tuh, saya berdoa, saya berpuasa. Nah, saudara sekalian, doa puasa yang seperti itu sudah hilang maknanya. Sudah nggak ada artinya. Sudah nggak ada artinya. Nah, puasa yang ditentukan oleh Tuhan 1 tahun 1 kali, yaitu pada hari penebusan dosa. Hari penebusan dosa ini seluruh rakyat, ya, melakukannya, seluruh rakyat. Ya, mereka berdosa, mereka melanggar hukum Taurat, ya kan? Mereka merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan, minta pengampunan. Nah, ini seluruh negeri melakukan hal itu. Tetapi di kalangan orang Yahudi, di masyarakat Yahudi, mereka juga sering mengadakan doa puasa untuk pribadi mereka, ya. Misalnya
di dalam kesedihan, di dalam kematian, ya, penguburan, ya, hatinya merasa susah, galau, orang yang mereka cintai, mereka kasihi, mereka meninggal, mereka mati, maka mereka bisa berdoa, bisa berpuasa di hadapan Tuhan. Dan ada kalanya kalau di negeri mereka mengalami ada kesulitan, ada penjajahan, ada peperangan, mereka juga bisa bersehati, ya, berdoa, berpuasa seperti itu. Kita masih ingat pasti Esther, ya, waktu menghadapi pemusnahan seluruh bangsa Yahudi, ya, Mordekai kan minta Esther menemui raja. Padahal Esther belum bisa ketemu raja karena belum dipanggil, ya, nggak boleh lancang ketemu raja. Tetapi hal itu begitu mendesak, ya, jadi Mordekai mau Esther bertemu raja, angkat bicara untuk bangsa Yahudi. Nah, di dalam keadaan demikian, Esther minta kepada Mordekai untuk mengumumkan kepada seluruh orang Yahudi yang ada di kota Susan untuk berdoa, berpuasa sehati dengan Esther. Nah, setelah itu dia akan menemui raja. Nah, itu juga doa puasa. 那我们现在回到马可福音第2章19到20节，这个施洗约翰的门徒跟法利赛人来问耶稣说：“为什么你的门徒没有进士，而我们在这个符类福音，在马太福音那边这样说这个施洗约翰的门徒跟法利赛人，他们说我们屡次进士祷告，屡次常常进士祷告那个时候呢，犹太人呢，耶稣时代的犹太人呢，他们一个礼拜进士2次，礼拜一跟礼拜四，礼拜一跟礼拜四。那么这个礼拜一跟礼拜四呢，是他们这个赶祭的日子从前的巴萨不是每天有赶祭日他们呢是一个礼拜2次。那么赶祭的日子很多啦，很多人从乡下带了他们的这个农产品来到城市，特别是来到耶路撒冷来卖他们的东西，很热闹，是吗？所以有一些人他们不是所有的有一些犹太人就要趁这个机会要显耀他们是多么的虔诚，他们是多么的爱神，他们故意披头散发把衣服弄脏把衣冠不整齐走在路上就是要怎么样呢？就是要告诉人家啦，你看我是进士的就自我表现。Saudara, kita kembali ya ke Markus 2 ayat 19 dan ayat 20. Ada beberapa murid Yohanes Pembaptis dan beberapa orang Farisi bertanya kepada Tuhan Yesus, kenapa kami puasa? Nah, di dalam Injil Sinoptik, ingat Injil Sinoptik Matius, ya, di dalam Injil Matius ada dikatakan kami sering, dalam bahasa Mandarin dikatakan kami sering berdoa berpuasa. Lukas juga adalah Injil Sinoptik, Lukas 5 ayat 33, ya. Beberapa murid Yohanes Pembaptis dan beberapa orang Farisi berkata kepada Yesus, kami ini sering loh berpuasa, sering. Kok murid kamu tidak puasa? Nah, saudara, waktu zaman Tuhan Yesus ada banyak orang Yahudi 1 minggu itu puasa 2 kali, hari Senin, hari Kamis. Itu hari pasar. Dulu kan nggak setiap hari ada pasar, ya, hari pasar itu hari Senin, hari Kamis. Nah, jadi hari pasar itu rame, ya, banyak orang dari kampung dia bawa hasil buminya, dia jual ke kota, khususnya ke Yerusalem, ya, rame kan banyak orang. Nah, itu orang-orang yang mau mamer
ya, yang mau mamer, wah ini rohani saya bagus, pakai aja mumpung pakai kesempatan itu, ya, rambutnya diaur-aurin, ya, bajunya juga acak-acakan begitu, ya, jalan di jalan, apa? Kasih orang lihat, nih saya puasa, lihat tuh, rambutnya sampai acak-acakan, bajunya juga nggak rapi begitu, ya, wah doa puasa. Nah, itu kan sombong, ya, itu kan sombong. Jadi puasa kayak seperti itu udah nggak ada artinya, udah nggak ada arti, udah nggak dilihat sama Tuhan kayak begitu. 耶稣基督曾经在马太福音第6章17节、18节教导人怎么样禁食祷告。也是说，你禁食祷告的时候啊，要梳头，不是蓬头散发，要梳头，要洗脸啊，不要叫人看出你是禁食，只要叫你在暗中的天父看见，天父在暗中查看，必然报答你，必然报答你。Tuhan Yesus di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 17-18 mengajarkan kepada orang-orang yang dengar khotbah bagaimana kita berdoa berpuasa. Yesus bilang, apabila engkau berpuasa, minyak rambut nih, kasih minyak rambut, ya, kepalamu diminyakin, cuci muka kamu, ya, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa kamu lagi puasa. Ya, melainkan hanya biar Bapakmu yang di sorga lihat aja, biar Bapak menilik, ya, Bapak di surga menilik, maka Bapakmu yang melihat, ya, yang tersembunyi akan membalasnya. Kamu akan mendapat upah demikian. Kasih Allah lihat, bukan kasih manusia lihat. 耶稣被他们问，你的门徒为什么不禁食？好像就是说你的门徒不属灵啊。那么耶稣怎么样回答呢？耶稣就用比喻来回答。Ya, Yesus dipertanyakan, kenapa murid kamu enggak puasa? Sepertinya mereka mau bilang nih, murid kamu enggak rohani. Ya. Nah, bagaimana Yesus menjawab pertanyaan mereka? Nah, Yesus menjawab, Yesus pakai perumpamaan. Ya, Yesus memakai perumpamaan. 那么耶稣怎么样回答他们呢？耶稣的比喻，第一，他说如果新郎新娘结婚有伴郎伴娘是吗？那么新郎的陪伴人这个新郎的陪伴人，他在陪伴新郎的时候，能够禁食吗？可以禁食吗？这是结婚欢喜快乐的日子了，你当然不禁食了，高兴了。但是耶稣说，日子将到，新郎要离开，要被拿去，要离开他们。那日呢，当新郎被拿去的时候，他的陪伴就要禁食了。什么意思呢？就是说，主耶稣在这里把自己比喻作是新郎，那么他既然是和门徒就好比是伴郎了，陪伴的人了。那么耶稣和他的门徒在一起的时候，就好像新郎和陪伴的人在一起，是欢喜快乐的日子，怎么禁食呢？是吗？但是耶稣说有一天新郎要被拿去，就暗示说有一天耶稣要离开他们，去哪里呢？上十字架。上十字架，要为人的罪赎罪那么在等候他再来的时候呢，门徒自然而然就会按照需要禁食。但是现在他还没有上十字架，门徒就不用禁食嘛。Jadi bagaimana Yesus meresponi orang yang bertanya, kenapa murid kamu tidak berpuasa? Yesus bilang, tatkala orang yang sedang menemani mempelai, kalau nikah kan mempelai laki, mempelai perempuan ada yang menemani, basementnya itu ya. Jadi
waktu mempelai laki-laki masih ada. Orang yang menemani, yang mendampingi, mana boleh puasa. Itu kan hari yang gembira, hari yang bersuka cita. Ya kan? Puasa kan waktu ada kesedihan. Nah, ini waktu Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya, mereka senang, mereka bersuka cita, nggak perlu puasa lah. Ya, nggak perlu berpuasa. Nah, di sini Tuhan Yesus dia mengibaratkan dirinya seperti seorang mempelai laki-laki. Ya. Nah, waktu dia bersama-sama dengan murid-muridnya, senang bersuka cita. Ya, senang bersuka cita. Tetapi dia memberikan satu indikasi. Dia bilang, tetapi satu hari nanti mempelai laki-laki itu diambil itu dipaksa. Ya. Nah, pada waktu itulah pendamping-pendampingnya akan berpuasa. Artinya apa? Yesus memberitahu nih, memberikan indikasi. Satu hari saya akan diambil. Satu hari saya akan dipantek di kayu salib. Saya akan meninggalkan kalian. Ya, naik ke atas kayu salib. Menebus dosa manusia. Nah, pada waktu itulah, setelah Yesus dipantek, disalib, sampai nanti waktu datang pada kali yang kedua, di dalam kurun waktu itu, Yesus bilang, murid-murid aku nanti, ya, bisa menurut ya keadaan, situasi, kebutuhan mereka, pasti mereka bisa puasa pada waktu itu. 耶稣基督降世为人，把新的时代带给人，他降世为人，把新的时代带给人。但是呢，有不少人常常不接受，常常拒绝新的事物。耶稣基督在马可福音第2章21、22节讲到，新的跟旧的，新旧很难相合的两个比喻。Yesus Kristus datang ke dalam dunia menjadi manusia, membawakan satu era yang baru. Tetapi seringkali manusia tidak bisa menerima dan tidak mau menerima perkara-perkara yang baru. Maka di dalam ayat 21-22, Yesus membicarakan ada dua perumpamaan. Perumpamaan ini menyatakan apa? Menyatakan bahwa yang baru dan yang lama susah untuk bersatu. Yang baru, yang lama susah bersatu. Dua perumpamaan ini apa? 这两个比喻是什么呢？新旧很难相合的比喻。第一，耶稣说，没有人把新的布缝在旧衣服上。啊，你衣服破了哈，旧的衣服破了，你拿一块布要补上去。这个新的布呢，要补的那个用来补衣服的那个布，不可以是新的，是吗？为什么？新布会缩水，是吗？如果它一缩呢，本来是它一缩它就拉，是吗？一拉的时候呢，那个旧衣服呢扯破了，是吧？反而会扯破。所以呢，也就是说，没有人把这个新布补在旧衣服上，恐怕破得更大。那么第二个比喻呢，就是说，也就是说，没有人把新的酒放在旧皮袋里面。从前的人呢，把酒呢是装在皮袋里面。那么酒呢是会这个发酵，什么？发酵的时候它就排出气体。那么如果这个旧的皮袋用了很久啊，就会怎么样？就会变成硬，是吗？干了，硬了，旧的皮嘛。那么如果你把新酒放在旧皮袋里面，这新酒呢，它就排出气体。那旧的皮袋很干，已经很硬，它就会破裂了，是吗？所以呢，新酒要放在新皮袋，不能够放在旧皮袋。啊，要补旧的衣服就不能用新的布，会扯破。Jadi Tuhan Yesus pakai dua perumpamaan.
ya, mau menyatakan bahwa yang lama dan yang baru susah bersatu. Perumpamaan yang pertama, Yesus bilang, tidak ada orang mau tambal baju yang udah robek nih, tambal, pakai kain baru. Nggak ada. Kenapa? Karena kain yang baru kan bisa ciut. Ya. Jadi kalau kita tambal baju nih, baju yang lama kita tambal pakai kain baru, nanti kalau udah dicuci bagaimana? Kain barunya kan ciut. Ya, tanya gede, dia ciut susut. Jadi waktu ciut susut dia tarik, malah bajunya jadi robek. Robeknya lebih gede. Jadi tambal baju lama nggak boleh pakai kain baru. Perumpamaan yang kedua, ya, Yesus bilang tidak ada orang menaruh anggur, ya, arak anggur di kirbat yang lama. Orang dulu tuh taruh anggur. Kalau kita kan taruh di botol, ya kan? Mereka dulu taruh di kantong kulit. Nah, kantong kulit lama-lama kan bisa bagaimana? Kantong kulit lama-lama kan bisa kering ya, kulit bisa kering, bisa kaku begitu, ya, kering bisa kaku. Nah, kalau kantong yang udah lama itu, yang udah kering, yang udah keras begitu ya, ditaruhin, dimasukin anggur yang baru. Nah, anggur itu kan beragi ya, saudara. Jadi dia bisa apa? Dia bisa mengeluarkan gas. Nah, jadi kalau kantong kulit yang udah lama, udah kering, udah keras, ya, dalamnya ditaruhin anggur yang baru, nanti dia mengeluarkan gas itu, pecah itu kulit. Jadi anggur yang baru harus ditaruh di kirbat yang baru, kantong kulit yang baru. Ya. 那么耶稣讲这两个比喻的用意是什么呢？它的用意呢是要解答刚才的近视。人家问他关于近视的问题，近视原来是很虔诚的虔诚悔改的表露，是不是？那但是如果走样了这个近视演变成为一种习惯成为一个习惯，甚至于变成一个要表扬自己的虔诚，那这个近视完全就没有意义。主耶稣教导我们要重视实际的真正的虔诚，不是单单外表给人家看的。旧约里面一切的礼仪都是要表明内心真诚的实际，实际。所以呢，耶稣基督不要人有外貌上的照着旧约里面的礼仪，但是失去那个礼仪所要表达的正义这是不对的。先知米迦曾经责备当时的以色列人上帝要的是什么呢？不是千的供养献祭嘛，用羊把那个油烧掉这个油人不可以吃的，要献祭馨香的祭，这个油一烧是很香的所以呢，先知米迦说，上帝所要的不是千的供养，万的油和上帝要的是什么呢？上帝要的乃是内心里面的美德，内心里面的美德，真正敬畏神爱神的不是外表做给人家假的虔诚，乃是诚心的悔改，愿意遵从神的吩咐，愿意听话还有呢，真正的虔诚顺服神也不是在于外表你跟什么人在一起
你跟谁吃饭？哦，跟高贵的人吃饭，你就高贵吗？你记得吗？上个礼拜讲到耶稣基督跟利未跟税吏在利未的家吃饭，人家批评他，这个人跟税吏跟罪人怎么吃饭呢？是吗？他们不知道耶稣恨恶罪恶，但是耶稣怜悯罪人，特别是那些愿意悔改认罪的罪人，耶稣当然接纳他们，是吗？所以呢，耶稣就说嘛，健康的人用不着医生，有病的人才用得着。我来不是召义人，乃是召罪人。世上没有义人，但是自以为义的却是很多呀，自以为义的却是很多。Nah, saudara sekalian, apa makna daripada dua perumpamaan itu? Ya. Kain yang baru jangan ditambal di baju yang lama. Anggur yang baru jangan masukin di dalam kirbat yang lama. Apa tujuan Yesus membicarakan hal ini? Tujuannya yaitu mau menjawab, meneruskan ya, jawaban Yesus. Ya, jawaban Yesus yang ditanyakan, kenapa murid-murid kamu enggak puasa? Nah, mereka menanya begitu karena apa? Mereka mau menonjolkan, nih kita puasa nih seminggu 2 kali, sering puasa, mamer. Nah, Yesus jawab, ya, Yesus jawab, yaitu puasa yang sebenarnya, ya, adalah apa? Kesolehan, kejujuran, ya, pernyataan kesolehan yang sejati. Puasa itu sebetulnya mau menyatakan pertobatan yang sejati, ya, kejujuran yang sejati di hadapan Tuhan. Kalau sudah lepas dari makna itu, puasa hanya jadi satu kebiasaan, ya, bahkan dijadikan apa? Kesempatan untuk mamer kerohanian diri sendiri. Itu udah nggak dilihat sama Tuhan. Di dalam zaman perjanjian lama, di bait suci, ya, ada banyak imam melakukan upacara-upacara, ya, korban, doa, apa dan sebagainya. Semua itu mau menyatakan apa? Semua itu adalah mau menyatakan wujud kesalehan yang sejati, ya, wujud kesalehan yang sejati. Jadi bukan hanya ada upacara. Upacara itu kan apa? Upacara itu kan melambangkan arti yang sebenarnya, ya. Maka Nabi Mika menegur orang-orang Israel pada waktu itu yang hanya melakukan upacara, memberikan persembahan, tetapi sudah nggak ada maknanya lagi. Apa artinya kamu memberikan persembahan, korban yang banyak, tetapi nggak dengar kata, nggak dengar ngomongan Tuhan, nggak taat sama Tuhan? Maka Nabi Mika bilang, berkenankah Tuhan kepada ribuan domba jantan? Berkenankah Tuhan kepada puluhan ribu curahan minyak? Minyak itu kan korban tuh ya, kalau dibakarkan wangi begitu, ya. Apakah Tuhan hanya mau itu saja? Ya, kamu mempersembahkan ribuan domba-domba jantan, tetapi tidak ada makna. Kamu berikan banyak minyaknya, lemaknya, ya, banyak daging yang dikorbankan, tetapi kamu nggak dengar ngomongan Tuhan. Percuma. Tuhan tidak melihat semuanya itu. Yang Tuhan inginkan apa? Yang Tuhan inginkan adalah kebajikan yang real, kebajikan yang sejati, ya, bukan upacara lahiriah. Memang upacara pasti kan mesti kelihatan, ya. Tapi kalau hanya ada upacara saja, nggak ada makna yang sebenarnya, nggak ada hati yang sungguh-sungguh itu, upacara seperti itu
Tuhan tidak melihat. Ya, Tuhan hanya melihat hati yang real, yang sungguh-sungguh. Penyesalan, pertobatan. Hati yang mau tunduk di hadapan Tuhan. Jadi tentang puasa yang hanya ada lahiriah itu tidak diperhitungkan. Itu malah membuat Tuhan menjadi muak. Ya. Nah, Yesus juga mau menjawab mereka bahwa kalau di dalam diri seseorang ya ada kesolehan yang sejati, ada kebajikan yang sejati, orang itu mau duduk sama siapa, mau makan sama siapa, itu nggak ada masalah. Ingat khotbah minggu lalu ya, Yesus kan dikritik karena dia makan di rumah tukang pemungut cukai, Lewi. Ya, Lewi ngundang Yesus makan. Dan di rumahnya juga ada teman-teman ya, teman-teman sepekerjaan mereka, ya, tukang pungut cukai. Nah, Yesus dikritik, habis-habisan, kok makan sama orang dosa? Nah, makan sama orang berdosa. Yesus dihina, Yesus dikritik. Maka Yesus bilang, orang sehat nggak perlu dokter, orang sakit baru perlu dokter. Aku datang bukan cari orang yang benar, justru mencari orang yang berdosa tapi mau bertobat. Di dunia nggak ada orang benar, saudara. Tapi orang yang menganggap dirinya benar itu banyak. Nah, Yesus bilang, aku datang justru mau mencari orang yang berdosa. Ya, mau pimpin mereka supaya bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Mereka kalau bertobat sungguh-sungguh, saya terima. 这是第一个问题，已经回答了。Ini pertanyaan pertama, kenapa enggak puasa? Ya, Yesus bilang sekarang enggak puasa, kan masih ada pengantinnya. Nanti pengantinnya udah nggak ada, mereka pasti puasa. Ya, jadi satu hari waktu saya nggak ada nih, murid saya pasti puasa. Pertanyaan yang kedua, 第二个问题现在什么问题呢？在第22节。23节马可2章23到28节啊，这里说有一次耶稣跟他的门徒在走路的时候经过这个麦田，那是在安息日，门徒因为肚子饿了就掐了一点麦穗来吃。那么这个文士跟法利赛人，就是当时的犹太教的领袖们有几个就责问耶稣，你的门徒为什么在安息日干犯安息日的规矩呢？干犯什么规矩呢？为什么你的门徒在安息日做工？安息日本来是不可以做工，但是你的门徒做工，做什么工啊？做什么工？门徒不过是掐了一点，在经过麦田嘛，他们走路肚子饿，就掐了麦穗掐了麦穗来吃。他不是拿镰刀来收割。在犹太人的这个法律里面有定规，如果你走在麦田里面，你肚子饿你掐了麦穗你吃可以的，只要不是拿镰刀来割麦。来收割，你不能够人家的东西你不能够收割，但是你肚子饿，你可以的，就是吃到你不要受风嘛不要肚子饿，不要受风。你看上帝的律法是何等的这个蛮有恩慈蛮有恩慈。从前不像现在，很多随便卖东西的在路上没有的，所以他们经过麦田，在摩西的律法里面许可肚子饿的人可以掐麦穗来吃，这根本不是做工但是被这个犹太的文士和法利赛人解释成为做工，
犯了安息日。为什么你的门徒犯了安息日呢？犯了安息日，所以我们看见呢，耶稣跟他的门徒一举一动啊，都被他的仇敌啊一直不断的监视着。Pertanyaan yang kedua, jadi waktu Yesus berjalan dengan muridnya lewat di ladang gandum, mereka jalan, mereka capek. Jadi murid Tuhan Yesus memetik beberapa bulir gandum, makan. Saudara, memang di dalam hukum Musa diizinkan, ya, kalau kamu jalan, lapar, ya, boleh ambil, asal sampai laparnya hilang aja begitu. Tapi nggak boleh ambil arit ya, lalu panen begitu ya, nggak boleh itu, barang orang kan. Tapi Tuhan begitu penuh dengan rahmat, ya. Makan, seseorang makan berapa banyak sih, ya kan? Ambil bulir-bulirnya, makan, udah jalan, tidak melanggar, saudara. Tapi hal ini diinterpretasikan dengan orang-orang Farisi, ya, dan ahli-ahli Taurat diinterpretasikan, nah, melanggar, bekerja. Dia nggak panen kok, kerja apa, saudara? Itu kan orang mau cari gara-gara, ya, mau cari gara-gara, cari urusan. Jadi kita lihat ya, Yesus kemana saja nih, kalau di luar nih, ya, itu diawasin terus tuh sama musuhnya, ya, mencari kesalahannya. Nah, Yesus itu cemyang huing. Nah, bagaimana Yesus memberikan respon? Nah, murid kamu nih sudah melanggar nih. Bagaimana Yesus merespon? 耶稣基督就用大卫在他的时代里面，他生命中的一段的经历来回应这些人的问题。耶稣说：“哎，你没有读过吗？你没有读圣经啊？大卫在他的时代，他在逃避扫罗的追杀的时候，曾经来到挪伯，这个是祭司的城市，他在逃难，他跟随他的人肚子饿，所以呢没有东西吃，所以大卫呢就进到圣殿里面，他就跟祭司要一点吃的东西给他和跟随他的人，但是祭司没有什么东西吃，在那个圣殿里面只有橙色饼，那个饼是给祭司吃的，普通的人是不可以吃，但是呢那个时候呢，因为这个大祭司亚比亚他没有别的东西，所以他就对大卫说：“我这里没有什么东西，但是我有这个橙色饼，这个饼普通的人平常不可以吃，但是因为你肚子饿，我就给你吃。”那么大卫吃了，大卫没有受到上帝的刑罚，那个给他的那个祭司呢也没有受到刑罚。什么意思呢？就是说上帝可怜，上帝怜悯大卫在逃难，他和跟随他的人肚子饿，上帝怜悯的亚比亚他这个大祭司有怜悯人的心，所以给大卫吃。如果在平常的时候，祭司吃的普通人不可以吃，如果普通人吃了，那个人就要受到刑罚，甚至于严重的被处死。但是那个呢，不但没有处死，也没有受到刑罚。那么现在呢，耶稣跟他的门徒走路，肚子饿掐了一点麦穗，有什么了不起呢？没有什么不可以的，这不算是干犯安息日。所以耶稣说：“你没有读过吗？你忘记了吗？” Saudara, jadi bagaimana Tuhan Yesus meresponi tuduhan orang-orang Farisi? Nah, murid kamu ya, melanggar hari Sabat. Yesus bilang, kamu nggak pernah baca ya
kisah Daud. Pada satu kali waktu Daud menjadi buronan Raja Saul, jadi buronan gak gampang ya, lari sana, lari sini, dia udah lapar dan pengikut-pengikutnya. Dia sampai ke satu kota namanya kota Nob. Kota Nob itu adalah kota imam. Ya. Dan dia masuk ke bait suci Tuhan. Dia ketemuin imam besar waktu itu, ya, Abiatar namanya. Daud minta makan. Kau udah kelaparan. Dan imam besar itu Abiatar bilang, enggak ada makanan di sini. Cuman ada roti sajian. Roti sajian itu hanya untuk imam. Orang biasa nggak boleh. Ya, kalau orang biasa nggak boleh tapi dimakan, bisa dihukum, yang parah mati. Tetapi waktu hari itu, Abiatar kasihan melihat Daud dan pengikut-pengikutnya kelaparan. Jadi dia bilang, emang ini nggak boleh biasanya ya. Cuman karena kamu lapar, dia kasih. Nah waktu Daud makan, Daud nggak mati. Daud nggak dihukum. Daud nggak dikutuk. Bahkan juga nggak, apalagi dibunuh. Tuhan memberikan belas kasihan kepada dia. Nah itu Daud. Sekarang Yesus dan murid-muridnya, ya, jalan di jalan. Mereka lapar, muridnya petik beberapa bulir makan. Kenapa nggak boleh? Kenapa nggak boleh? Boleh saja. 耶稣基督和他的门徒为拯救人的灵魂劳碌奔波，掐一点麦穗，有什么不可以呢？这一点也没有干犯安息日。Yesus Kristus dan murid-muridnya, ya, berjalan menginjil kerajaan sorga, ya kan? Capek, lapar, dan muridnya petik sedikit gandum makan, kenapa nggak boleh? Sah-sah saja, boleh-boleh saja. Hukum Musa juga mengizinkan kok. Seperti itu. 在马太福音第12章第5节，主耶稣还说，当安息日，祭司在圣殿里犯安息日，不算有罪。你们没有读过吗？这个圣经。安息日，祭司在圣殿里面是很忙的了，有很多工作做，有很多的侍奉啊。他真是工作，但是这并没有犯罪。何况耶稣基督，他和门徒为福音劳碌奔波赶路工作比圣殿里面的祭司还要忙碌。祭司的工作是象征耶稣所做的工作现在耶稣的门徒掐一点麦穗，怎么说他是干犯安息日呢？所以耶稣说，我喜爱连续，不喜爱祭祀。 Saudara, di dalam Injil Matius pasal 12 ayat 5, Tuhan Yesus masih berkata, dia bilang, tidakkah kamu baca di dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat, imam-imam melanggar hukum Sabat di bait suci, namun tidak bersalah, tidak dianggap bersalah. Ya, waktu hari Sabat kan banyak orang datang berbakti kepada Tuhan ini dan itu ya, imam-imam melayani sibuk, itu betul-betul bekerja. Tetapi tidak dianggap bersalah, itu dia melayani itu, ya saudara sekalian. Dan sekarang apalagi Tuhan Yesus sekarang, ya kan, demi mengabarkan Injil dia berjerih lelah, jerih payah, berjalan bersama-sama dengan muridnya. Ya, muridnya lapar, mengambil sedikit bulir, memang juga yang diizinkan di dalam hukum Musa. Kenapa dikatakan itu berdosa? Kenapa dikatakan itu melanggar Sabat? Maka Yesus berkata, yang aku kehendaki adalah belas kasihan, bukan persembahan. Ya. Kalau di antara persembahan dan belas kasihan harus pilih, Yesus pilih belas kasihan. Memang korban-korban persembahan itu juga ketetapan Tuhan. Ya. Tapi apa artinya kamu memberikan korban persembahan kamu kejam? Enggak ada belas kasihan. Yesus lebih memilih belas kasihan. 所以在马可福音第2章27节，耶稣说27、28节，耶稣说安息日是为人设立的，
人不是为安息日而设立，安息日是给人的，所以人子也是安息日的主。上帝把安息日给人是为了人的好处，使到人工作6天辛苦了，身体休息心灵也亲近主敬拜神，亲近神，心灵亲近主，得到舒畅，身心灵得到舒畅。所以安息日不是拿来捆绑人的，法利赛人是用安息日来捆绑人，约束人，叫人不自由，叫人没有欢喜，没有快乐。但是耶稣基督就是在安息日要给人家身体心灵得到舒畅，所以耶稣基督比安息日更大。这个安息日是神所定的，耶稣基督是安息日的主人，所以就是耶稣告诉他们，你不要用安息日来威胁，你不要用安息日来约束，你错用上帝的安息日。Saudara sekalian, di dalam ayat 27, ayat 28 Tuhan Yesus bilang apa? Hari Sabat diadakan untuk manusia. Jangan terbalik ya. Hari Sabat diadakan untuk manusia. Supaya apa? Supaya manusia bisa istirahat, udah kerja 6 hari, ya kan? Tubuhnya bisa istirahat, ya. Juga nggak usah kerja, datang ke rumah Tuhan, berbakti, berdoa, mendekatkan diri kepada Tuhan. Batinnya juga diperbaharui, tubuh disegarkan, batinnya juga disegarkan. Jadi Sabat itu diberikan untuk keperluan manusia, untuk kebaikan manusia, bukan untuk mengikat manusia seperti orang Farisi. Bikin hari Sabat itu nggak ada senangnya, ya. Memberikan apa? Memberikan aturan-aturan yang bukan dari Tuhan. Maka Yesus berkata, Aku adalah Tuhan atas hari Sabat. Yesus lebih besar dari hari Sabat. Karena Sabat adalah pemberian Allah kepada manusia. Yesus adalah majikan Sabat. Yesus yang memakai hari Sabat. Hari Sabat dipakai untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk mengikat manusia. Apalagi mengikat Tuhan Yesus, mencela murid Tuhan Yesus, melanggar Sabat. Mereka sudah menyalahgunakan maksud Allah memberikan hari Sabat kepada manusia. Kita bersyukur Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan rahmat. Allah adalah Allah yang rahmani dan rahimi. Biar kita juga mempunyai hati seperti Tuhan, belas kasihan, penuh dengan rahmat, penuh dengan cinta kasih. Mari kita berdoa. 谢谢天父上帝的恩典，因为你是满有恩慈、满有怜悯的主。很多时候，主啊，我们把你的话语、把你的律法，我们弄乱了，我们本末倒置，我们把敬意都忽略了，我们只注重外表。求主帮助我们，不但有属灵的外表，更是有虔诚的心灵。Terima kasih Bapa kami di dalam surga, Engkau memberikan kami aturan hukum Taurat bukan untuk mengikat kami, justru untuk memberkati kami. Sabat diberikan supaya manusia mendapat kelegaan secara fisik dan juga jiwa dan batin kami bisa disegarkan. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Tuhan, biarlah kami diberikan hati seperti hati Tuhan, penuh dengan cinta kasih, penuh dengan belas kasihan, penuh dengan rahmat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 人的心常常有不好的意念，有不好的念头。许多时候我们只注重看得见的外表，却没有内心的实在。所以我们要常常求主监察我们，接近我们。Saudara sekalian, hati manusia seringkali ada banyak niat yang tidak baik, ada pikiran-pikiran yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Seringkali kita hanya mementingkan perkara-perkara yang lahiriah, sekalipun di dalam perkara rohani
Tidak jarang kita hanya melakukan secara formalitas. Tidak ada kesungguhan, kurang sungguh, kurang real. Oleh sebab itu kita mohon supaya Tuhan menyelidiki hati kita dan mohon Tuhan sucikan hati kita. Angkat puji-pujian PPK nomor 183, 圣教诗歌第183首，求主洁净，求主检查。恳求救主检察知我心思，求主警示眼，知道我是意。若在我心隐藏罪恶念头，习气诸般不义，使我自由。Puji Tuhan, hapuskan dosaku. Mohon firman-Mu, kuduskan daku. Dengan api bakarlah cemarku. Kini yang ku mohon muliakan-Mu. Rohul Kudus bakarlah hatiku, genap jiwaku penuhlah Roh-Mu.